Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami keluarkan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya, dan di antara gunung-gunung pula ada mempunyai jalur serta lorong-lorong putih dan merah yang berlainan warnanya, tua dan muda, dan ada juga yang hitam legam. Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak ada yang berlainan jenis dan warnanya. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, yakni melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Maksud dia dekat ayat yang hanyalah orang-orang yang berilmu tu, dalam Al-Quran ditulis innama yakhshallah min ibadihil ulama. Dia ambil kata ulama tu dalam ni yang dia terjemahkan apa yang dari sudut pandang Quran yang katakan ulama tu. Jadi dia kata Imam Fakir Ad-Din Ar-Razi menukilkan perkataan Al-Rabi bin Anas. Beliau menyatakan orang yang tidak takut kepada Allah maka dia bukan ulama, dia takut kepada Allah. Ciri first lah. Beliau menukilkan juga bahawa Sa'ad bin Ibrahim ditanya dengan soalan, siapa yang paling faqih di Madinah? Faqih ni siapa yang paling faham agama? Apa tu? Sa'ad menjawab, kalangan orang Madinah yang paling takut kepada Allah. First dia kena takut kepada Allah. Daripada penjelasan tadi kita dapat penjelasan bahawa ulama bukan sekadar punya pengetahuan. Sebaliknya ulama adalah kalangan yang punya pengetahuan yang menjadikan mereka takut kepada Allah. Which is maksud dia ilmu yang mereka ada tu membuatkan mereka takut kepada Allah. Bukan sekadar dia ada ilmu tapi dia takut kepada Allah. Bagi contoh, untuk orang bukan Islam, dia tak boleh jadi ulama sebab dia tak takut kepada Allah. Walaupun pandai dalam apa-apa bidang, tapi dia bukan ciri-ciri ulama. Syarat dulu. Syarat tu je. Jadi antara ciri lain ulama juga dikatakan sebagai seorang perlu merendah diri. Kat sini dia kata sepatutnya ulama, Nabi dia bagi contoh, Nabi Muhammad SAW itu ditunjukkan dalam Al-Quran sebagai pembawa rahmat. Dalam hadis pula ditunjukkan Nabi Muhammad SAW punya akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW tidak sekadar mewarisi ilmu, malahan mewarisi sifat merendah diri, akhlak mulia, tidak takabur dan mengaku kesilapan dan sebagainya. Apa yang dia cuba nak cakap kat sini, sifat-sifat kemuliaan Nabi tu sepatutnya ada pada ulama. Bukan sekadar ilmu dan takut. Bila dia nak mewarisi Nabi, dia kena ada sifat-sifat yang macam Nabi. Dia cuba mencontohi sifat-sifat macam Nabi. Dia ada bagi beberapa contoh yang dia katakan merendah diri, akhlak mulia, takabur, semua tu. Dan dia kata kat sini jelas sifat merendah diri merupakan sifat Nabi yang wajar dicontohi oleh orang-orang berilmu. Kenapa dia cakap macam tu? Saya rasa sebab kalau kita tengok zaman sekarang, realiti sekarang kan, ulama yang ada, mereka lebih megah-megah kat media sosial. Which is dah langgar tradisi merendah diri itu sendiri. Sekali kita akan go through lagi tentang pasal merendah diri ni. Jadi nak katakan kenapa pentingnya merendah diri ni, walaupun dia ada seorang tu kena ada ilmu dan dia kena merendah diri. Kalau tak, dia sama macam iblis. Iblis pun ada banyak ilmu, tapi sebab dia takabur, jadi dia orang kata dia laknat Allah. Jadi yang tu basically overall untuk chapter pertama, ulama yang bukan pewaris Nabi. Kedua, ulama yang bukan pewaris Nabi dua. Dua. Jadi kat sini tajuk dia membincangkan yang ulama sepatutnya bebas dari label-label. Dan yang kedua, ulama yang mewarisi Nabi sepatutnya dia selamatkan umat daripada api neraka. Dan dia bagi contoh, sepatutnya ulama ni mencontohi sahabat Huzaifah Al-Yamani. Dia buat spesifik lah nama. Dia bagi contoh, bagi atas contoh. Jadi kenapa ulama sepatutnya bebas dari label-label? Kalau kita tengok sekarang,
terlalu mudah untuk orang-orang agamawan kan, melepaskan label-label seperti orang kata nak menerakakan orang, murtad, yang tu kafir, sesat, dan yang paling sekarang trending Wahabi, munafik. Benda-benda tu terlalu mudah nak dilafazkan oleh seorang yang dikatakan orang yang ilmu, orang yang agama, orang yang takut kat Allah. Tapi semua label-label ni terlalu mudah nak keluar pada mulut depa. Sedangkan kalau depa kata ulama yang jadi pewaris Nabi ni, kita tahu Nabi diutuskan untuk selamatkan umat daripada api neraka. Bukannya nak menerakakan orang. Bukannya untuk Nabi tak pernah main. Okey, hang ni ada neraka, hang ni orang murtad ni, hang ni menghukum. Nabi tak main untuk menghukum semua manusia-manusia ni. Boleh hukum tak? Okey, itu orang neraka tu. Tak ada. Sepatutnya benda tu yang kena ditiru oleh ulama. Depa kena tiru sifat Nabi yang nak selamatkan umat ni. Umat kalau depa kata nampak pada kata teruk sangat ni, adakah dengan tuduhan ataupun label kata depa ni sesat? Adakah benda tu boleh menyelamatkan daripada api neraka? Benda tu yang sekarang ni antara boleh cuba point out tadi. Aku setuju dengan benda tu. Dan kenapa dia kata mencontohi sahabat Uzaifah Al-Yamani? Sepatutnya kalau betul-betul dia tu ada sifat yang mulia, ulama sifat yang mulia, dia kena contoh para sahabat. Even masa para sahabat, dia lebih concernkan diri dia sama ada dia tu munafik atau tak. Bukannya orang lain yang munafik. Dia lebih pedulikan diri dia untuk sama ada dia ni jahat ke, bukan orang lain tu jahat. Siapa yang jahat? Dia lebih pedulikan diri dia tu sama ada aku ni, kalau which is orang kata benda tu benda yang mulia. Dia bawa seorang je lah maksudnya. Macam bagi contoh seorang antara. Dia kira kata sifat sahabat tu takut diri dia munafik instead of orang lain. Macam tu. Dia kata kat sini ulama yang mewarisi Nabi, mereka ambil sikap seperti sahabat yang berjumpa dengan Huzaifah bin Al-Yamani. Sahabat yang jumpa. Dia kata penjaga senarai nama munafik, adakah nama aku dalam senarai nama munafik atau tidak? Dia kata itulah sepatutnya kita tiru sahabat. Tahu ada senomak senomak tahu ada lah Nabi. Yang tu antara yang dibincangkan atau dalam chapter kedua. Tak banyak pun. Tapi poin yang penting lah dalam dua chapter ni. Antara dua chapter yang penting dia kritik tentang ulama sekarang. Yang ketiga, ulama bukan sakral. Sakral ni maksud dia suci dari segi bahasa. Maksud dia suci. Kenapa ulama bukan suci? Ulama tak pegang wahyu. Kerana wahyu hanya datang daripada Allah dan Rasul. Tugas ulama adalah menyampaikan apa yang telah diwahyukan. Jadi dalam perkara yang tak ada nas, ulama dibenarkan berijtihad. Ijtihad dan pandangan yang dikeluarkan oleh ulama, Nabi Muhammad SAW menyatakan ianya tidak suci dan sakral. Boleh cakap itu? Boleh dipersoal. Pandangan dalam perkara yang tak ada nas dan ulama berijtihad. Kalau ijtihad tu boleh dipersoal. Benda tu tak suci dan tak sakral. Dia pendapat yang keluar tu boleh jadi, maksud dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dan dalam hadis daripada Amr bin Al-As, bahawa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW sabda, apabila hakim berhukum lalu dia berijtihad kemudian benar, baginya 2 pahala. Apabila berhukum lalu berijtihad kemudian salah, baginya 1 pahala. Jadi kat sini bila kita dengar hadis ni, macam mana ulama tu berijtihad dan dia salah tapi dia dapat pahala? Dalam hadis tak kata dia dapat dosa, dia dapat 1 pahala. Kalau dia berijtihad benda betul, dia dapat 2 pahala. Dia dapat 1 pahala tu bukan sebab walaupun dia berijtihad benda tu salah dan pendapat dia tu tetap boleh pakai. Bukan maksud dia itu. Bukan maksud yang salah tu betul. Salah tetap salah. Dia berijtihad dapat 1 pahala tu kerana usaha dia untuk memahami. Pahala usaha dia memahami tafsiran Al-Quran tu sendiri, tafsiran hadis tu sendiri. Itu yang diberi ganjaran pahala. Dan yang kedua yang dapat 2 pahala tu sebab dia usaha 1 pahala dan dia dapat betul, dia dapat 2 pahala. Dan dalam ulama bukan sakral
bentuk dia penulis juga cakap dalam bentuk ijtihad yang diterima mengikut penulis. Macam mana ijtihad, dalam bentuk ijtihad macam mana yang kita nak terima. Kan tadi kita kata kita boleh setuju, kita boleh tak setuju kan. Jadi macam mana kita terima. Dia bagi kat sini dia bagi tiga ciri ijtihad yang boleh diterima, iaitu adil, rahmat dan meraihkan perbezaan. Jadi pendapat ulama tu kena ada 3 unsur ni bagi dia. Kat sini kenapa dia kata rahmat? Dia kata hakikat Islam tu sendirilah. Hakikat Islam tu sendiri rahmat. Dan Islam dan begitu juga adil. Islam, adil dan rahmat. Yang meraihkan perbezaan ni, dia kata Islam mengajar perbezaan agama bukan punca manusia perlu berperang. Perbezaan kepercayaan adalah lumrah dan ekoran itu perbezaan agama dihormati oleh Islam. Dengan itu pasti kita akan dengar firman Allah yang menyatakan tiada paksaan dalam agama dalam surah Al-Baqarah ayat 56. So dia kata kat sini pendapat ulama yang diterima adalah pendapat yang punya rahmat, keadilan dan meraihkan perbezaan. Dalam erti kata lain lah, tiga-tiga ni maksudnya pendapat tu dapat lahirkan keamanan, bukan pemusuhan. Itulah ijtihad yang sepatutnya diterima. Itu dalam ulama bukan sakral. Okey, bukan sakral. Kemudian yang keempat, iaitu apabila agamawan berkuasa. Dalam tajuk ni dia cerita pasal kesan apabila agamawan berkuasa. Ada baik dah, tapi banyak buruk dah. Dan juga dia cakap pentadbiran dia bukan directly proportional to kefahaman agama. Maksud dia bukan kita lagi faham agama, kita lagi mahir mentadbir. Dia dua komponen yang tak sama, yang berbeza lah. Okey. Dua benda tu yang dia terangkan dalam apabila agama berkuasa. Dan tu kita pergi ke pentadbiran yang tak sama dengan kefahaman agama tu. Dia kata baik atau buruk pentadbiran bukan kerana pentadbir itu mempunyai kefahaman agama dalam agama yang mendalam atau tidak, tetapi kebaikan kebaikan itu tercapai. Maksud dia kat sini macam kita boleh faham sendiri lah. Yang kata kefahaman agama itu satu benda lain. Yang pentadbiran ni satu ilmu lain. Which is kalau seorang ulama tu dia of course dia kena ada kefahaman agama yang tinggi, tapi kalau dia ada juga kemahiran dalam pentadbiran, benda tu jadi ciri-ciri yang baik untuk ulama tu mentadbir. Tapi siapa-siapa pun boleh mentadbir asalkan jika tindakan yang dilakukan itu benar-benar melahirkan kebaikan, ianya boleh datang sama ada daripada mereka yang faham agama ataupun mereka yang tak faham agama secara mendalam. Jadi kesan apabila agamawan mentadbir, apabila agamawan gagal, kesan baik dia kata dulu kesan baik sini. Satu sudut ada baiknya. Baiknya apabila agamawan itu berjaya melaksanakan nilai-nilai agama. Which is bila dia berkuasa, dia berjaya, orang kata dengan kuasa tu melaksanakan nilai-nilai agama. Tapi bahaya dia amat besar juga. Sebab apabila kesalahan agamawan mentadbir akan disangkakan ajaran agama. Orang confuse agaknya. Orang confuse. Lebih parah lagi apabila kesalahan itu diselindungi dengan pencabulan terhadap nas-nas wahyu agama. Bila dia salah, dia bagi debit pasal dalil. Dia debit dalil ni, cuba nak defend diri dia pula. Hak tu lagi parah. Which is nampak pencabulan terhadap agama tu sendiri ya. Dia kata apabila agamawan gagal mentadbir, kebimbangan dan juga keburukan dia lain. Bila agamawan ni gagal mentadbir, bimbang besar adalah rakyat yang nak tegur ni, dia tak ada ruang. Contoh macam mana kita nak tegur ustaz macam mana kita nak tegur ustaz? Dia kata pun jadi melawan Lawan. Ibarat tu ulat yang makan jadi hancur dah dia buka hadis ni. Dia macam mana? Dia depends juga. Contoh nak tegur ustaz. Tengok ustaz jenis macam mana? Kena tengok ustaz Yes, sebab kalau macam ustaz tu jenis dia open, dia boleh terima teguran, kita boleh pick dia, beritahu rasa macam
Sekian. Tapi kalau macam contoh lah, ustaz tu jenis hang tak ada tegur. Sebab selalunya ustaz yang tak ada tegur ni dia dengan authority je. Dia dengan authority je. So macam tak adalah semua ustaz tak ada tegur. Boleh. Cuma kalau ustaz yang ada authority tu mungkin akan ada macam Gap. yes, gap. Lepas tu ada macam berlapis-lapis sikit sebelum hang nak pergi kepada teguran tu lah. Maksud dia kat sini benda ni boleh bukan generalize, dia lebih bersifat individu tu sendiri. Okay. Jadi point kat sini, adakah orang kata Pak Di setuju tak dengan point dia cakap tu? Bila agamawan ni mentadbir, rakyat jadi susah, lagi ruang untuk rakyat nak tegur dia lagi susah. Maksud dia kat sini, kalau orang biasa bila kita nak tegur, dia tak ada lah macam jangan lawan, orang kata just jangan lawan pemerintah. Bila ustaz ataupun agamawan jadi, dia bukan setakat jangan lawan pemerintah, jangan lawan ustaz, dia ada lagi tambahan lagi. Jangan lawan ulama pula. Dia macam sometimes ustaz tu tak apa. Contoh dia macam dia kata okey, kalau macam saya salah boleh tegur. Tapi yang jadi masalah dia kadang-kadang pengikut ustaz tu. Apa hang tegur. Problem dia kat sini sebenarnya daripada nampak dia, kalau contoh dalam isu tadi Adi cakap tu, jangan lawan ulama. Bukanlah ulama tu sendiri yang mengatakan jangan lawan saya, jangan lawan saya. Pengikut dia sendiri lah. Ya, mentaliti lah. Maksud dia sikap pengikut tu lah yang sama orang kata selama hari ni dia sendiri bagi nama buruk kat ulama tu sendiri. Dia sendiri lah. Ya, dia sendiri. Ni Ustaz ada soalan. Allah. Khori tanya. Dia kata bukan Nabi pernah kata ke Abdullah bin Ubay itu munafik? Dia tahu tu. Allah bin Ubay munafik. Kan Abdullah bin Ubay ni dia ketua para munafik dan Nabi tahu yang dia ni kepala. Cuma soalan dia kata bukan Nabi pernah kata ke Abdullah bin Ubay itu munafik? Soalan dia tadi pasal yang kata tadi tu. Yang tadi pasal munafik tu. Nak jawab lah kau je nak? Tahu kan nak present bagi habis tu lagi kita baru kita jawab kenapa? Lagi kita bincang. Lagi kita bincang. Kat mana tadi? Yang pasal Ustaz. Ustaz. Boleh tegur ke tak? Jadi dia kata kat sini lebih berbahaya lagi, istilah-istilah agama ini boleh membawa kepada darah manusia menjadi murah. Maksud dia dalam tuduhan murtad, kafir, murah, lepas tu tak wala, benda-benda macam tu lah. Even sekarang ni pun kalau bukan agamawan yang kuasa masa zaman Najib dulu, ulama UMNO tu sendiri pun pernah guna dalil. Pernah guna dalil. Ilmuwan. Tak mahu kata ulama UMNO, ilmuwan UMNO. Pernah guna dalil kata kena taat pemerintah. Guna apa tu? Walaupun kena pukul. Belakang kena pukul dengan jemati pun macam okey, kena taat. Sebab dia kata kau dulu Imam Syafi'i pernah solat belakang masa yang zalim kan, yang Wafi tembok Mekah tu macam bengkok orang. Apa orang. Imam Syafi'i bisa sembahyang belakang, tapi tu ada soalan yang lain lah. Dan Tasri pernah terang tadi. Dan masa dalam debat antara Fathul Bari Mazhar dengan yang kat forum kat Kelantan tu kan, masa tu Mazhar bagi Fathul Bari. Benda tu kena tengok konteks lah. Kalau setakat Ulama yang macam mana, pemerintah yang macam mana. Dia kalau macam perasan banyak grup sana, boleh kata semua grup ada tim dia. Okey, contoh PH lah ni ada ulama dia. Mungkin aku Wanji salah seorang daripada kita kata, mungkin kalau bukan ulama pun orang yang boleh bagi pendapat kan. Okey, itu satu. Yang kedua, PAH clearly memang dah macam claim dah tu nak buat kepimpinan ulama. Even kalau tak silap Syahir Sulaiman pun cakap juga Kelantan tu contoh kepimpinan ulama. Dia tahu tu. Okey. Tu nombor 2. Contohnya aku dah bantai PH, PAH, BN macam saya cakap tadi, Fathul Bari, dan ada geng-geng banyak lagi. Robert Rasul Dahri, apa dah nama dia? Tu ni geng-geng yang jenis pro macam okey, yang paling clear Fathul Bari lah. Tiga-tiga biasa guna dalil. Aku biasa bubuh dekat wall, kalau tak silap Mujahid tu. Mujahid di Sarawak. Dia bagi hujah pasal gaji minimum. Okey.
dia bagi hujah pasal gaji minimum ni sebelum menang manifesto lah ni, gaji minimum 1,500 sekian. Dia letak kat situ ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 56 macam tu. Okay, first dia silap sebab ayat Al-Quran tu bukan surah Al-Maidah, tu surah An-Nisa. Okay, yang kedua dia guna ayat Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dia guna yang tadi tu, bila berhukum antara manusia kena berhukum dengan adil. Dia guna yang tu, dia nak relate dengan gaji minimum 1,500. Aku tanya kat situ, apa konteks dia, boleh explain tak? Sampai sekarang macam tak ada lah yang respon direct kat situ. So point aku nak cakap, dia macam mana? Tiga grup yang kita sebut tadi tu, depa ada ulama ada yang depa claim yang tu ulama ada dan guna dalil. Tak terlepas tiga-tiga. Bukan nak kata pas je ada buat ni, dah. Tiga-tiga ada. Bisa jumpa. Ya betul. Jadi maksudnya kat sini orang yang ada autoriti agama ni bila depa pro ke mana-mana, depa akan tend tu untuk guna dalil kat arah depa. Kat arah depa. Sebab masih. Sebab ya. Masih boleh lagi dah. Jadi yang tu untuk tajuk yang apabila agamawan berkuasa. Ada nak tambah lagi Kamarul? Tambah orang bagi tu. Bagi lu. Bagi lu. Awak hamai. Itu soalan juga aku nak tanya. Lepas tu yang tajuk kelima adalah mengagamakan orang agama. Jadikan orang agama tu agama lah maksudnya. Dia kata kat sini ada tiga benda yang dia cuba nak kata, iaitu pandangan ahli agama bukan semestinya agama. Dan dia kata kesucian manusia tu ditentukan oleh Allah. Dan dia kata kat sini kesan dia ada menyatakan kesan, iaitu perkara ini akan merosakkan agama itu sendiri apabila kita mengagamakan orang agama. Pandangan ahli agama bukan semestinya agama kat sini. Maksud dia pandangan ahli agama boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sedangkan agama tu takkan salah. Agama takkan salah. Pandangan orang agama tu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab tu hanya pandangan. Dia kata kat sini dalam tradisi Sunni tiada yang suci dari kalangan manusia kecuali benda tu ditentukan oleh Allah sebagai suci. Kat sini contoh Allah tentukan Nabi Muhammad tu sebagai suci. Dia ambil dalam firman Allah surah Al-Najm ayat 3 dan 4. Ayat 3 sampai 4. Iaitu dan ia tidaklah memperkatakan yakni sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu yakni sama ada Al-Quran atau Al-Hadis tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Aku agak tak berapa nak faham sangat bila dia kata benda yang Nabi Muhammad suci. Tapi kat sini namun kadang-kadang Nabi Muhammad melakukan kesilapan dan kesilapan itu terus ditegur oleh Allah. Benda tu memang ada dalam Al-Quran pun. First kata Nabi Muhammad tu suci. Tapi macam mana suci boleh jadi silap. Ada apa-apa suci daripada dosa. Suci daripada dosa. Suci Maksud daripada suci dosa. tu suci daripada dosa. Setakat aku faham lah. Dosa yang besar lah. Macam Jadi dia tak apa? Macam dia Nabi dakwah ke orang buta, Nabi pergi mimpi Saya dia bagi contoh. Dia dah bagi contoh tu. Abang Yang maksud SAW. kesilapan Nabi tu. Dia kata kat sini antaranya contoh Nabi Muhammad yang bermasam muka dengan sahabat buta bernama Abdullah bin Umi Al-Maktum. Itu dalam surah Al-Abasa ayat 1 dan 2. Iaitu ia memasamkan muka dan berpaling kerana ia didatangi orang buta. Maksud kat sini. Tapi dia kata kat sini lah, pemasam muka tu bukan maksud Nabi sengaja. Dia kata sebaliknya kerana Nabi tu dia kata menurut dia sendiri. Kerana Nabi rasa terganggu saat baginda sedang bercakap dengan pembesar Quraisy dengan harapan penuh agar depa tu nak peluk Islam. Kehadiran sahabat buta masa dia tengah bercakap tu seperti seolah-olah mengganggu fokus Nabi. Jadi teguran itu menjadikan baginda terus akur dan mengaku silap. Nabi terus mengaku silap. sebab macam mana yang kata abasa, kataan abasa tu bukannya Nabi kalih. Contoh, sebab kalau macam Nabi kalih pun, contohlah orang buta tu main daripada belah kiri, itu Nabi kalih.
kalau Nabi Khalid pun dia buta, dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia memasang muka pun dia tak tahu. Tapi perkataan Al-Basar tu dia lebih kepada kerut dahi, kerut kening. Bukan kening. Dia macam tu je. Macam Sikit sebab je. sikit je. Sebab apa? Disebabkan situasi. Situasi tu lah. Bukan Nabi tak suka dengan orang buta yang main tadi tu. Bukan. Itu satu hal lah. Satu lagi, bila macam mana nak kata? Bila Allah tegur Nabi tu, macam mana relate balik dengan silap tadi. Silap Nabi tu Nabi buat setelah sebelum adanya wahyu. Contoh yang pasal Nabi angkat Zaid. Nabi kata Zaid bin Muhammad. Yang pasal isu binkan dengan nama Nabi tu. Yang tu Allah Taala tak ajak apa lagi sebelum tu. Lepas daripada tu turun ayat. Tak boleh bin dengan nama hang. Kena bin dengan nama bapa dia yang asal. Maksudnya nak apa? Dia silap tu bila tak ada pengharaman terus. Kalau memang Allah Taala kata haram, Nabi takkan buat. Apa yang aku relate dengan yang suci dulu lah. Suci pada dosa terus. Silap tu macam kita bincang sebelum ni lah. Silap tu dia bukan dosa. Dia standard lah. Tendensi manusia nak buat silap. Macam tu je lah. Jadi kita tak boleh nak definisikan silap tu equal to dosa. Tak boleh. Tu setakat yang aku faham lah. Setakat aku faham. Silap maksud tu, silap yang Nabi buat ni bukan silap yang sama dengan dosa. Tak. Ya macam Nabi pun manusia lah. Nabi pun dia ada orang kata bukan select yang ni, tapi select yang Contoh silap jalan. Silap itu bukan dosa. Bukan dosa silap jalan tu ya. Tapi itu tersilap. Silap jawab soalan. alfa. Macam orang tanya lain, dia terjawab lain. Tapi Nabi tak buatlah binatang tu sebab Nabi ni dia guided kan, yang tadi tu illa wahyu yuha kan. Yang kata melainkan benda tu dipimpin oleh wahyu kan. Macam tu lah. Kamu dah cakap. Kamu bahut. Tak bubur tu. Nampak tak? Bubur tu. Betul dia kata lah. Betul. Baginda melakukan kesilapan bukan satu perkara yang tercela atau mencacatkan kenabian. Ini disebabkan oleh sifat manusia pasti akan ada kesilapan, tetapi dia tercela apabila dia merasa diri dia kebal daripada ditegur. Yang pasti baginda akui kesilapan apabila ditegur, iaitu merupakan sifat terpuji yang boleh angkat darjat di sisi Allah pada sudut pandang manusia. Dia kata kat sini, jika dipamerkan dalam kisah ini bahawa Nabi Muhammad SAW pun boleh melakukan kesilapan, sudah pasti sekadar orang-orang agama lebih-lebih lagi boleh melakukan kesilapan. Itulah poin yang cuba nak cakap. Jadi lebih-lebih lagi lah kesilapan orang agama tu sekadar pandangan. Yang tadi kita kata ijtihad tu, dia sekadar pandangan saja yang lahir daripada tafsiran mereka. Bukan satu yang, dan benda tu bukan satu yang qat'i. Jadi yang tadi dia kata juga yang kesan dia apabila mengagamakan orang agama ni, kesan-kesan buruk dia. Dia bagi contoh apa benda yang jadi dekat agama Yahudi dan Nasrani. Dalam surah At-Taubah ayat 31 yang mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik selain daripada Allah. Sebabkan benda tu kesannya apabila orang agama nulis kitab lalu mereka dakwa, benda tu datang daripada Allah. Dan orang ramai pula percaya benda tu. Tindakan itu akan melahirkan celaan daripada Allah. Dan dia bagi poin kedua, contoh kedua iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Itu kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, yakni lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan kenapa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan itu. Di sini majalah kenapa Islam anggap mengagamakan orang agama ni sebagai satu kemungkaran. Ini disebabkan oleh projek mengagamakan orang agama, ia tidak lebih sekadar akan rosak ke sifat agama itu sendiri. Itu dalam chapter kelima. Ada apa nak tambah tak? Jadi kesannya macam mazhab Kristian sekarang. Kita tahu Kristian macam betul, tapi kelahiran mazhab tu antara datang penyelewengan pendeta mereka. Ada Luke, John, tu klip ni lah
Bible kami. Oh. Itu pengikut dia pun jadi orang tu macam Selau. Dia sampai korup sampai tahap footnote dalam certain Bible jadi kalam Tuhan dalam certain Bible. Bible ada banyak version. Okay. Besok dalam kelas perbandingan agama dia apa? Dia tunjuk dia tahu okey, buka Bible sekian-sekian, hak ni footnote. Okay. Lepas tu Bible sekian-sekian, hak footnote tadi jadi ayat. kalam Tuhan. Dia macam pelik, benda tu memang tak masuk akal. Macam tambahlah kalau macam depa relate dengan sen depa tu. Sen depa, sen. Banyak lagi lah. Yang tu kira Masa peristiwa yang apa nanti pasal apa Galileo yang dia lawan tu kan. Bukan dia lawan sangat pun, dia cakap benda tu yang ulama Kristian salah tafsir. Kan cerita Nabi Yusuf nak masuk Palestin, dia kata matahari bukan berhenti tapi dia pasal putaran bumi lawan sains. itu dia lebih dengan sains. Yang dia dah kata apa? Ulama berkata apa benda tapi Itu ada lagi kita bincang. Itu ada kita bincang. Betul. Dan kita masuk chapter yang ke-6 lah. Iaitu siapa yang paling benar. Dalam tajuk siapa paling benar ni, dia cuba nak kata yang pandangan berbeza ikut kefahaman masing-masing. Pandangan manusia. Dan kebenaran hakiki hanya milik Allah. Dia kata kat sini, saya percaya bahawa hakikat kebenaran itu semestinya ada. Namun saya tetap akui bahawa setiap manusia tidak sama dalam mencapai kebenaran. Keadaan ini berlaku kerana manusia itu diciptakan Tuhan dalam keadaan lemah. Ini bukan sekadar pengakuan manusia, malah disebut dalam Al-Quran, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 28, manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Jadi manusia melihat tak semestinya apa yang dia faham tu sama dengan manusia lain melihat. Which is tadi kita pandangan kita ni boleh jadi berbeza ikut kefahaman kita sendiri. Macam tadi yang ahli cakap tadi kan, yang ahli sains kata, contoh ahli agama dia lihat nas wahyu tak sama dengan ahli psikologi dia tengok lihat nas wahyu, tak sama. Pengalaman dan pembacaan ahli agama dan ahli psikologi ini akan beri pengaruh terhadap kefahaman mereka dalam membaca nas wahyu tersebut, dalam nak tafsir nas wahyu tersebut. Bukan sekadar ahli agama dan ahli psikologi, berlaku juga pada ahli-ahli lain, termasuk tadi yang kita sembang tadi, PAS, UMNO, PKR, AP. Jadi bila nak katakan ahli agama mesti benar, benda ni juga tak tepat. Sebab pernah dulu seorang ahli agama menghukum murtad dan kufur terhadap mereka yang kata bumi ni bulat. Dia keluar fatwa. Lepas tu padanya Al-Quran menggambarkan bahawa bumi itu terhampar. Jadi fatwa tersebut dapat kritikan hebat sehingga kan dia tarik balik fatwa tu dan mengakui bahawa bumi ni bulat. Yang maksud kat sini, fatwa tu pun tak semestinya benda yang betul. Tambah bila seorang ahli agama dia baca pasal ni, dia cuba nak fatwakan benda pasal sains, benda tu jadi tak tepat. Saya nak tambah sikit, fatwa ni dia kata ada Arab tau. Bila dia main kat dunia Melayu, orang nak eja Jawi tu jadi betul. So dia kata bukan yang Fatani tadi kan. Betul. Betul. Dr. Mazhar pernah sebut benda ni. Orang dulu dia tak Jawi tu, dia jadi Hindu. Dia daripada fatwa dia jadi petua. Betul. Dia Ahli sejarah Melayu. Amarun boleh sikit pasal benda tu. Fatwa dia Excited. dia sebab fatwa ni kita kena tengok lah di siapa yang buat fatwa, bukan Tuhan yang buat fatwa. okey. Yang fatwa tu manusia kan, Dia main daripada manusia. daripada manusia berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis semua kan. Apa yang dia faham. Dan yang macam mana pun dia berkenaan dengan pandangan dia sendiri, tetap pandangan manusia, Kita pandangan dia sendiri. tetap dengan pandangan manusia. So bila datang ke tanah Melayu, keejaan fatwa jadi petua kan? Semuanya kadang-kadang petua yang macam sebelumnya aku beritahu lah, kira fatwa tu betul daripada sudut fatwa ataupun petua tak kisahlah, tapi dalam konteks ni guna fatwa lah benar. Fatwa yang disampaikan tu betul, semuanya apabila disampaikan ke dunia Melayu, penyampaian tu tidak secara terus, tapi diselitkan dengan penerangan, dengan metafora dan sebagainya. Dia apabila orang yang hidup zaman tu, dia faham lah benda tu benda apa. Contoh yang paling mudah ni, orang kata dulu kalau ketua, kalau kena orang kahwin tak mau bagi hujan, lepas baju atas umur. Baju dan
baju, boleh lepak bekas apa atau bumbung kan. Itu satu perlambangan. Kan? So dia bukanlah secara literalnya ambil baju hang lempak dah bumbung lepas tu tak hujan. Tapi lempakkan doa lah. Bumbung supaya ada ni. Itu lah perlambangan dia macam tu. Tapi bila sampai ke dalam konteks kita sekarang, kita kata oh itu orang ni syirik ni. Perfect kan. Jadi masalah bila orang orang amal benda perlambangan satu perumpamaan ingat benda tu dia ambil seketul tu Macam dia cakap yang duduk pantai-pantai Bisui. Bisui. Macam tu lah lebih kurang. Dia ada reason behind lah. Satu lagi tentang fatwa lah. Ni benda aku dengar macam contoh institusi mufti sendiri. Kalau orang macam mana institusi yang keluarkan fatwa ataupun mufti pun bila dia bersidang, majlis fatwa kebangsaan bersidang, macam mana, memang kadang-kadang tu benda tu kita kata ada benda kecil. Contoh nak pasal hukum Pokemon Go ke apa benda tu, benda tu kecil. Tapi sebelum dia keluarkan sesuatu pendapat tu, macam mana, kita jangan pula nak kata ulama ni bodoh terus. Tak, depa quote something macam kitab-kitab ni. Depa quote macam tu lah. Maksudnya kita tak boleh nak nafikan ilmu depa tu tinggi. Tapi tak boleh nak kata ilmu tu tinggi sampai tahap benda yang depa cakap tu jadi kalam suci terus. Yang tu. Keilmuan depa kita tak boleh nak nafikan. Macam contoh majlis fatwa bersidang ke bincang-bincang, depa berkeluar hukum, depa nak sintesis satu hukum tu untuk benda baru. Kita boleh tengok depa punya kehebatan depa dalam mengeluarkan hujah tu, memang kita tak boleh nak nafi. Dan dalam bab agama macam kalau orang sains keluarkan kenyataan sekian, depa akan quote evidence ke apa yang ni daripada sekian. Itu kita tak boleh nafi lah. Betul. Terima kasih. Apori. Aktif sangat hang ni. Sains pun ada mazhab Newton, mazhab Einstein, mazhab Niels Bohr. Itu chemistry lah. Sebab masing-masing lihat alam dari sudut berbeza. Lepas tu yang kedua dia kata fatwa bukankah untuk jelaskan benda yang tak jelas. Betul. Fatwa terus cak. Dia soalan tu macam tergantung. Fatwa bukankah soalan. Lepas tu dia kata bukankah fatwa tu gunakan untuk jelaskan benda yang tak jelas lah. So aku rasa kalau hang jawab ya atau tak pun cukup dah untuk jawapan soalan. Macam tadi dia cakap lah, bila perkara yang tak ada nas, jadi dia perlu ijtihad. Jadi ijtihad tu antara fatwa pula kan. Pandangan dia. Right, terus. Jadi salah faham yang ketujuh, iaitu salah faham syariah dan fiqh. Tajuk ni agak menarik, tapi susah sikit nak tentang. Penulis cakap Maulana Taqi Osmani dari Pakistan ada tulis sebuah kitab tentang fatwa. Kitab tu disyarah oleh seorang ulama Pakistan bernama Al-Mufti Muhammad Kamal Ad-Din Ahmad Ar-Rashidi. Kitab tu nama Al-Misbah fi Ras Al-Mufti wa Manahij Al-Ifta, sebanyak 2 jilid. Dia kata kitab tu dia baca sejak pada 8 tahun dulu. Kitab tu dia kata bagi dia kefahaman bahawa kat situ ada beza antara syariah dan fiqh. Dia kata kat sini dalam penjelasan yang beliau dinyatakan syariah adalah sumber wahyu, iaitu Quran dan hadis. Itu syariah yang berkaitan dengan amal perbuatan. Sedangkan fiqh pula adalah tafsiran dan ijtihad ulama dalam meneliti dan menganalisa kefahaman bersumberkan syariah. Makanya syariah tu takkan salah, tapi fiqh boleh jadi salah. Itu beza antara syariah dan fiqh. Dia bagi contoh. Contoh ni menarik sikit. Pada 5 November 1989, Majlis Syura Ulama PAH, MSU lah, Majlis Syura Ulama PAH, pernah mengeluarkan satu keputusan bahawa tidak seyogia bagi seseorang wanita menjadi ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri kecuali jika parlimen dan Dewan Undangan Negeri itu menyerupai atau hampir menyerupai Majlis Syura Islam. Namun pada era kini, parlimen dan Dewan Malaysia dia tak berubah bentuk. Dia tetap sama macam mana dulu 1989. Tapi PAH dah izinkan pula wanita jadi calon pilihan raya. Tadi mula dia kata tak boleh. Selagi ini ikut pasal luar PAS Kelantan ke pusat?
Majlis Syura Ulama. Majlis Syura Ulama PAS. Sebab kalau tak silap saya, jadi isu tu kat Kelantan tu, isu keselamatan. So bila ni Aziz tengok perempuan yang kena kacau kan, geng-geng biasalah orang lagi debek kan, kacau tugas ni. So dia masa tu dia kata bukan dia tak bagi perempuan pergi parlimen, tapi sebab dia kata dia tak mau ni, kalau tak silap ni Aziz lah. Lepas tu bila dia tengok dah masyarakat pun dah orang dah tak amat extremism dalam politik ni, perempuan pun dah boleh pergi kempen, tak kena kacau, tak kena orang tahu. Maksud dia kat situ Harassment. Maksud dia pada zaman 1999 tu, nak kata bila perempuan ni cuba nak naik, ada gangguan-gangguan lah. laki-laki yang akan tapi kalau kita tengok kenapa orang nak keluar hukum macam ni, betulnya kena ada penjelasan yang ke arah tu lah. sepatutnya bila dia bagi keluar fatwa bersama Rizal lah. Ni maksud tu Dia- kat Kelantan makan kecoh sikit ha. Satu hal lagi, fatwa ni dia satu tak fix. Okey, lepas tu kalau fatwa contohnya lain-lain orang nak bahas hukum sekarang untuk seorang-seorang, dia fatwa tu akan berbeza. Ataupun ikut negeri sekian-sekian macam ni. lagi dia ada cakap juga. Ikut keadaan dan sebagainya lah. So kalau nak pukul rata terus, first fatwa sekian-sekian terus, tak boleh berubah terus, tak boleh juga. Sebab kalau macam fatwa tak berubah, dia dah jadi syariat lah. Itu yang dia cakap. Dia jadi jalan lah. Itulah dia cakap. Jalan lah. Kenapa fatwa ni boleh berubah? Kenapa pejabat dia cakap pasal isu ASP? Majlis fatwa kebangsaan tak sama dengan ahli majlis fatwa Negeri Selangor pasal isu ASP. Tak sama. Kenapa bila dia boleh berbeza dan dia boleh berubah? Maksud dia kat sini, benda tu fiqh, fatwa ni Fiqh. perkara yang fiqh. Tapi isu dia yang cuba nak cakap dalam buku ni, berapa banyak perkara fiqh yang dianggap sebagai syariat. Oh, okey. Salah faham masyarakat faham. sekarang. Kita duk ingat benda tu, benda fiqh tu benda syariat. Benda tu bukan. Benda tu benda fiqh. Itu yang cuba nak kata. Jadi depa yang keluarkan pendapat, lalu pendapat tu dianggap sebagai satu yang sakral dalam agama. Saya kira tindakan sebegini adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab. Ini disebabkan tindakan sebegini akan melahirkan salah faham manusia terhadap sifat agama itu sendiri ya. Jadi dia kata banyak perkara agama yang perlu dimurnikan maksud dan diperjelaskan secara jujur agar agama ini suci daripada sebarang kotoran yang dikotorkan oleh tangan-tangan manusia. Tu yang cuba nak cakap tadi. Mungkin sebab kita tak terdedah dengan maksud perkataan tu. Contoh perkataan fiqh, dia ada kena mengena dengan apa? Bersungguh-sungguh ke apa? Kalau macam check balik lah, aku belajar dulu waktu tasawur Islam lah, dia habaq maksud perkataan. So that's why boleh jadi confuse fiqh dengan syariat, sebab kita tak tahu maksud perkataan tu. Jadi problem dia kat sini perkataan istilah Arab tu sebenarnya Yes. Masalah daripada takrifan ke definisi lagi dah masalah dah. So dia kalau definisi dah masalah, dia nak main kepada apa? Kefahaman tu, kalau nak kata kefahaman tu elok, payah lah. Takrifan pun dah cakap. Di kat sini sepatutnya ada agamawan kena usaha dalam sampaikan ceramah mereka tu, perjelaskan balik. Yang ni apa, perkara ini apa, fiqh. ini apa. Benda ni perkara fiqh, benda ni apa tu fiqh, apa tu, kena back to basic balik. Jangan duk bagi okey fiqh. Tapi tak cakap fiqh tu apa. Jadi kita anak sambung batu balik. Ini geng-geng makrifat. kami geng Muhammad. Dia Muhammad lepas. Ayo. Kemudian nombor 8 iaitu penyelewengan terhadap maksud walak dalam sunni. Walak Walak. Pak dia hari ni dia kata nak jadi walak pun. nanti kena taruh. Aku Taruh dulu. walak. Aku 24 jam walak. Jadi kat sini dia ada cakap maksud siqah, maksud walak. Dia kata siqah maksud dia bina credibility, walak ni maksud dia bagi komitmen. Beri komitmen. Jadi siqah bila kata bina credibility ataupun bina kepercayaan lah. Dipercayai. Bina kepercayaan. Benda tu kita tak boleh bagi. Tak boleh nak bagi percaya orang. Tapi aku boleh buat, aku kena buat ataupun Orang kena percaya usaha, aku. orang percaya aku. Tak boleh nak bagi kepercayaan dia kan. Benda yang tak sama kan. Dia bila seorang tu ada siqah, automatik ahli orang kata yang dipimpin tu akan bagi walak. Walak. Akan bagi walak.
Ah. Jadi siqah dan walak ni benda yang berkaitan lah. Itu. Beriringan. Ya. Dia kata kat, kemudian dalam chapter ni kita dah sama-sama. Faksis. Dia nak cakap pasal konsep kepimpinan Syiah. Okey. Dalam Sunni dia tak ada konsep imam ataupun pemimpin yang maksum dalam Sunni. Dan walak kepada pemimpin tak bersifat mutlak dalam Sunni. Dia bagi contoh peristiwa walak dan juga dia mempersoal ataupun dia kata mempersoalkan atau bertanya bukan maksud tak walak. Bagi contoh, salah guna istilah dalam agama seperti walak demi mempertahankan kuasa. Ada banyak agak benda dia cakap dalam tajuk ni. So, kalau konsep kepimpinan Syiahan, kita tahu konsep kepimpinan Syiah ni dia kepimpinan ulama. Dia kepimpinan ulama. Dia jadikan ulama dia sebagai pemimpin. Dia kata yang imam, kalau salah tolong betul ya. Dia kata imam 12 tu yang akan mewarisi Nabi. Kan? Maksud dia Aku faham. Dia bukan Syiah tu, dia bukan akad apa satu Syiah. Okey, kita ada wakil Syiah. Dia Syiah tu dia bukanlah angkat dia punya imam-imam tu sekadar pemimpin, tapi dah sama tahap dengan Nabi dan Tuhan. Sebab tu ada Sampai ke tahap atas. nama ayatullah, ayat-ayat Allah. Ayatullah Dia Khomeini apa tu yang kan. kalam dia tu main berat Tuhan tu. Dia bukanlah kata dia tu sebagai pemimpin politik ataupun pemimpin Bukan, rakyat kan. bukan Dia diangkat sebagai macam wakil Tuhan, dihantar oleh Tuhan untuk memimpin manusia. Jadi kalau kata nak bincang tentang walak, ialah benda bila dah wakil Tuhan. apa lagi? Mana mungkin dia buat silap apa semua kan. Of course. Of course lah, memang terang-terang dia betul. Dan mereka pun percaya yang imam-imam mereka ni maksum. Maksud Dan tak mati. Kan? Duduk di alam lain dan sebagainya itu lah. Dah lah maksum, immortal. Immortal. Anak apa lagi? Wolverine. Itulah. Dia memang Deadpool lah. Tak boleh mati. Deadpool tak boleh mati. Aku beri komen. Dia kata maksumnya Hasan. Maksumnya Hasan. Wallahualam apa maksud dah. Weh, explain sikit. So, ambil kat bangla aku dia. Awak Ya Hasan ke Yusuf? awak tergantung eh. Explain sikit Khori. Hasan. Apa maksud tu? Kalau saya orang Syiah dia puja Husain lebih daripada Hasan. Jadi konsep Betul, imam betul. maksum ni dia tak ada dalam Sunni Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah tak ada lah benda imam maksum ni. Imam yang dikatakan yang sebagai pemimpin lah. Jadi dengan sebab boleh melakukan kesilapan itu menjadikan konsep walak dalam Sunni ni tak sama dengan Syiah. Jadi kita cakap kan, mereka dah level tu walak jadi orang Syiah kena walak tu level bukan sekadar pemimpin lah, sekadar lebih pada tu lah. Jadi kat sini Tiga. dia kata walak dalam Sunni tak bersifat mutlak. Sebaliknya kalau pandangan politik, malahan keputusan kepimpinan politik boleh nak bertikai benda tu pandangan politik je. Ijtihad politik lah. Ijtihad politik. Dia kata asas pemikiran Sunni ni merujuk kepada beberapa hujah. Contoh dia hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawa Nabi Muhammad ada melantik seorang lelaki Ansar sebagai ketua dalam pasukan perang. Dan dia arahkan agar lelaki Ansar tu tersebut diberi walak. Maksudnya dia minta orang walak kepada Tolong dia dia. semua. Jadi semasa dalam perjalanan lelaki Ansar tu arahkan sahabat yang bersamanya agar himpun kayu dan mereka pun bagi walak. Mereka himpun kayu-kayu. Selepas kayu tu himpun, dia minta pula kayu tu bakar kayu tu. Lepas kayu tu bakar, sahabat tadi tu sahabat-sahabat tadi tu diarahkan lelaki Ansar yang orang kata dia kena walak kat lelaki Ansar tu. Lelaki Ansar tu suruh dia terjun dalam api tu. Okey. Jadi selepas terima arahan tu, para sahabat sangsi. Depa tak bagi walak. Lepas tu depa laporkan benda tu kat Rasulullah. Dia dengar benda tu, Rasulullah kata kalau kamu masuk dalam api tu sudah pasti kamu takkan keluar daripadanya, iaitu api neraka sampai bila-bila. Maksud kat sini bila kita walak pada benda yang Salah. apa tu bukan makruf, kita juga akan berdosa. Macam tu lah. Sahih Bukhari hadis nombor 7145. Wahabi. Banyak beza.
Saya kata pula lagi kata Wahabi. hadis mana macam ni. Ada Wahabi. Ni tulis kat sini ya. Daripada hadis sahih riwayat Al-Bukhari itu membuktikan wala kepada pemimpin bukan bersifat mutlak. Jadi kalau latihan daripada Rasulullah tu sendiri pun orang boleh jadi betul. Dia punya wala tu tak mutlak. Orang boleh tak bagi wala. Ni tambahlah kita sendiri yang pilih pemimpin kita. Dan dia kata sendiri, dia kata lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Okey. Tajuk ni panas. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim, yang kisah Nabi Ibrahim tu yang dia minta Allah tu tunjukkan dia macam mana nak hidupkan Yang mati. benda yang dah mati. Okey. Dan Allah kata Tak beriman. Han tak percaya lagi aku. Apa tu? Betul Nabi Ibrahim berkata dia percaya, dia cuma nak tenteramkan hati dia aja. Tu Allah kata ambillah 4 ekor burung. Kemudian kumpulkan cincang semua dah. Lepas tu letakkan setiap-tiap tu kat sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian serulah burung-burung itu, nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Maksudnya bila Nabi Ibrahim seru, semua yang tadi burung yang ada cincang tadi tu hidup balik mai kat Nabi Ibrahim. Lepas tu dalam ayat ni ditunjukkan bahawa Nabi Ibrahim bertanya soalan kepada Tuhan tentang kekuasaan Allah yang boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Tindakan Nabi Ibrahim tu Allah tak marah, tapi Allah jawab dengan baik. Allah layan dia. Daripada firman Allah tu kelihatan bertanya tentang kekuasaan Allah kerana mahu dapat ketenangan, ia tak dikira sebagai langgar konsep Allah tu. Salah satu falsafah Nabi Ibrahim seeing is believing. Nampak tu percaya. Sebab dulu kan masa dia tengok matahari ke ni kan. Salah satu yang rasa sebabnya dia nak tengok depan mata baru dia bukan tak yakin tapi nak jadi lebih yakin. Itu sebab macam mana? Bila seseorang tu ada soalan, manusia generally Soalan manusia sebenarnya. bila dia ada soalan, bukan masalahnya dia tak percaya, dia tak yakin dengan Tuhan tak. Dia ada soalan. So hati bila ada soalan, dia jadi macam tak tenteram. Ragu-ragu. Lagi hang tak jawab lagi tu. Apa aku nak jawapan. Tu manusia tu, contoh manusia Nabi Ibrahim tu. Satu lagi malaikat pun pernah tanya dekat Tuhan. Pernah tanya. Putuskan. Bila Allah Taala kata nak buat inni ja'ilun fil ardi khalifah, nak buat apa manusia nak buat khalifah atas muka bumi, itu terus malaikat tanya. Padahal malaikat ni dia apa memang taat gila-gila, tapi yang tu pun Allah bukan kata jangan tanya. Tak, Allah tak kata jangan tanya. Allah kata aku tahu apa yang hangpa tak tahu. Ada jawapan, layan juga jawapan soalan tu. Dia bukan kata aku Tuhan kot. Tak. Just kata aku tahu lebih daripada hangpa. Yang tu je. Tu tahu Tuhan lah. Nak sambung ah. Dah. Betul. Bukan aku yang bentang ni. Berhail. Macam nak sambung ah. Luahkan yang tersemat di hati. Luah ya. Betul. Juga dia kata tak dinafikan bahawa di sana wujud manusia yang mahu berkuasa atau terus mempertahankan kuasa, sanggup nak gunakan agama untuk menegakkan sesuatu tindakan mereka. Contoh istilah walak tadi tu yang kita kata demi dia nak jaga tempat dia kata kena walak. Tapi macam kita cakap tadi, sebenarnya jarang kita jumpa bila dia pemimpin tu apa kena walak, aku ni ketua. Jarang kita dengar benda tu. Selalunya orang kata ahli tu sendiri yang exaggerate benda tu. Nak promote ni. Dan kat sini ada satu benda yang agak terkejut juga, tak pernah dengar hadis ni. Tapi dia kata dalam sahih Bukhari hadis nombor 4351, tindakan memperalatkan agama untuk merosakkan agama ni pernah dinyatakan oleh Rasulullah dalam satu hadis sahih. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan keluar kebisingan ini sesuatu kaum yang mereka membaca Al-Quran dengan baik, namun tidak lebih bacaan itu kecuali kadar halqum mereka saja. Mereka telah terkeluar daripada Islam seperti mana keluar anak panah daripada busur panah. Takut lah dengar benda ni. Tak buat.
Pause. Boleh pause tak?